100A. Buku modul. Buka dekat whiteboard . Okey, soalan A ni dia bagi tahu dalam satu beg ada 2 guli merah, 4 guli hijau. Lepas tu kita ambil sebiji guli. Lepas tu kita letak balik. Jadi yang ni dia punya hint dia dekat situ. Guli itu dikembalikan ke dalam beg. So langkah pertama dia bagi tahu berapa dia cabut. Sebiji guli dicabut, lepas tu dikembalikan sebelum sebiji guli dikeluarkan lagi. Okey, jadi 2 kali kan? Jadi kita punya X adalah mula dari 0, 1, 2. Okey, yang ni faham? X ni. Sebab kita cabut 2 kali, jadi sampai 2, dia akan mula dari 0. Akan ada guli yang tak tercabut. X mewakili bilangan kali mendapat guli hijau. 2 cabutan berturut-turut. Okey. So inilah X kita. So soalan macam ni, bila dia sebut pasal cabut-cabut ni, awak buat gambar raja pokok dulu. Nak buat gambar raja pokok, tengok dekat ayat soalan tu, bilangan kali mendapat guli hijau. Okey. So fokus kita pada guli hijau . Guli hijau jumlah dia ada berapa dalam tu? 4 kan? So kita punya gambar pokok kita, sekali kita cabut, kita dapat 1/4. Ni kalau kita cabut hijau. Kalau kita tak dapat hijau, kebarangkalian dia 3/4. Apa ni? Sekejap. Hijau atau merah. So cabutan pertama sama ada kita dapat hijau atau merah. Kebarangkalian kita dapat hijau 4 per dengan jumlah. Berapa kebarangkalian kita dapat hijau? 4/6. Okey, 4/6. 4/6 ataupun 2/3 kan? Kecil kan? Okey, kalau kita dapat merah 2/6 ataupun 1/3. Okey, jadi kita dah cabut yang pertama, kita pulangkan balik. Jumlah yang dekat bawah ni, dia akan sama, dia tak berubah. So kita cabut yang kedua, kita mungkin dapat hijau atau merah. Dan lagi satu, kita pun mungkin akan dapat hijau atau merah kalau kita cabut merah. Jadi kebarangkalian dia kekal sama. Kalau hijau 2/3, merah 1/3.
Hijau 2/3, merah 1/3. Jadi kita ada 3 kes lah. Kes yang pertama, kalau kita langsung tak dapat hijau. Jadi kalau langsung tak dapat hijau, X sama dengan kosong. Okey, dekat mana yang X kosong? Yang ni, 1/3 dengan 1/3. Kalau awak tak nampak ni, awak boleh susun dia punya turutan ni. Jadi awak susun macam ni. Yang atas ni, kita akan dapat H dengan H. Jadi dua-dua cabutan kita dapat hijau. Yang kedua, cabutan kedua kita dapat H dengan M. So kita dapat satu hijau, satu lagi merah. Cabutan yang ketiga, bukan cabutan, kes yang ketiga kita akan boleh dapat juga M satu, satu ataupun M dengan M. Dua-dua cabut dapat merah. Okey, kalau tak dapat langsung hijau, yang ini. Jadi awak ambil kebarangkalian dia, M dengan M, 1/3 dengan 1/3, darabkan. 1/3 darab 1/3. Dapat 1/9. Okey, kes yang kedua, kalau kita dapat satu je, hijau. X sama dengan 1. Jadi ada dua. Yang ni dengan yang ni. HM ataupun MH. Jadi tengok yang dekat HM ni 1/3 dengan 2/3. Darab 1/3. Jadi bila dia ada atau tu awak letakkan tambah. Yang ni pun 2/3 atau 1/3 ni. 1/3 darab 2/3. So yang ni boleh tekan kalkulator, dapat berapa jawapan? Dua, 29 tambah 29 dapat 49. Okey, kalau dua-dua cabutan dapat hijau dua-dua. Jadi X sama dengan 2. Dua-dua hijau yang atas sekali ni. 2/3 dengan 2/3. Okey, dapat 4/9. Okey. Soalan dia suruh buat lukis gambar raja pokok kan? Untuk mewakili semua kesudahan, jadualkan taburan kebarangkalian bagi X. So awak masukkan dalam jadual. Ya Allah, budak-budak ni bising. Pergi duduk kat sana. Ibu ambil rotan lah. Maaf ya, ada gangguan. Okey, jadi awak masukkan dalam jadual. Nak buat menegak boleh, nak buat melintang pun boleh. X sama dengan X. Jadi X ada 0, 1, 2. Ni kebarangkalian dia.
Nilai X sama dengan X. Tadi kalau kosong, ni 1/9. Kalau 1 tadi, yang ni 4/9. Ni yang kedua ni 4/9. Okey, itu je lah dia suruh buat. Boleh? Yang dia. Okey. Yang lain, soalan-soalan lain okey? Binomial? Binomial ni boleh Hari tu saya bagi tahu 7 ABC kan, betul? Ni soalan D tu nak buat tak? Boleh. Soalan D boleh buat? Ya, kita boleh. D boleh buat tak? Soalan D, kebarangkalian Carol akan menang dalam pertandingan tenis ialah 2/3. Jika dia mengambil bahagian dalam N pertandingan, kebarangkalian dia tidak menang semua pertandingan ialah 0.0014. Okey. Kita nak cari nilai N. Dia tak menang semua pertandingan, jadi maksud dia kebarangkalian dia adalah Px sama dengan 0. Okey, kita tengok soalan 7D . Okey, kalau dia menang. Kalau dia menang, jadi itu adalah dia punya P. Berapa P dia? 2/3 kan? Okey. Lepas tu Q. Q pun kita dah tahu daripada P ni, kita tolakkan 1 tolak 2/3. Kita dapat Q. Sebab P tambah Q jumlahnya 1. Jadi Q 1/3. Okey, sekarang kita tak tahu berapa banyak pertandingan yang dia main kan? Tapi kita tahu Px sama dengan 0. Dia tak menang langsung. Kebarangkalian dia 0.0014. Okey, so ada yang ni kita boleh cari N lah. Rumus dia apa? Px sama dengan R. Ni rumus dia NCR P kuasa R Q kuasa N tolak R. Ini rumus untuk binomial. Biasa bila soalan ada sebut berjaya gagal, kita guna binomial. So masukkan dalam rumus. N tak tahu, guna N. CR kita 0. P 2/3. Ya.
Nanti kita akan guna log. Sebab nanti kita tengok sebab dia ada dekat atas tu, dia ada kuasa tu. Okay, jadi 2/3 kuasa kosong. Q 1/3 kan. 1/3 kuasa N tolak kosong N lah. Dapatlah 0.0014. Boleh sambung kot tepi ni ada sikit. Okey, jadi NC0 dia sama dengan 1. Cuba awak tekan dekat kalkulator. 5C0 akan dapat 1 kan. Lepas tu cuba awak tekan pula 8C0 pun dapat 1. Jadi apa-apa yang C0 kita akan dapat 1. So yang ni awak boleh abaikan dah sini. So akhir sekali nanti kita akan tinggal 1/3 kuasa N. 0.0014. Yang tadi tu, yang 2/3 kuasa kosong pun dapat 1 juga kan. So kita tinggal 1/3 kuasa N je. Jadi yang ni kita logkan. Logkan dua-dua belah. Log 1/3 kuasa N. Log 0.0001. Tak muat ni. Saya sambung kat muka surat sebelah, nanti susah nak tengok. Kejap ya. Okey. Jadi N ni kuasa boleh bawa ke depan. Log 1/3 sama dengan log 0.0014. Okay, jadi N awak boleh kira log 0.0014 bahagi dengan log 1/3. Yang ni boleh tekan kalkulator je. Dapat tak jawapan? Log 0. Okey, dapat 5.98 kan? Okey, 5.9814. Dalam bilangan kali, kita tak ada kali yang ada perpuluhan ni. Jadi awak boleh terus tulis dia, awak bundakan. Bundakan jadi integer. Jadi dapat N sama dengan 6 lah.
Okay, jawapan akhir fikir ikut logik. Janganlah bising kat sini. Ibu ambil jadi yang bahagian 2, kebarangkalian dia akan menang lebih daripada 4 kali dalam N pertandingan. Okey, tadi kita dah tahu N dia 6. Jadi yang ni awak boleh buat jadual sebenarnya. Kalau awak tak berapa nampak, kita buat macam ni. P tadi 2/3. Q 1/3. Okey, dia main 6 kali, jadi yang berjaya mula dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu kat sebelah ni terbalikkan je. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, ni untuk kita mudah nampak je. Lepas tu soalan sebut menang lebih daripada 4 kali. Okey, 4 kali menang dia terima tak? Dia mesti lebih dari 4. Jadi 4 tu kita tak ambil kira. So awak boleh ambil yang ni. Yang 5 kali menang dengan 6 kali menang. So kita fokus kat 2 ni je. Jadi yang ni kita boleh tulis P, X lebih daripada 4 kali sama dengan P, X sama dengan 5 kita tambah dengan probability of X sama dengan 6. Okey, lepas tu guna rumus tu balik. NCR, N kita 6, C 5, P 2/3 kan. Okey, P sini 2/3. 2/3 kuasa 5, 1/3 kuasa 6 tolak 5, sah 1. Tambah dengan 6 C6. 2/3 kuasa 6. Darab lagi 1/3 kuasa 0. Okey, biasa markah sampai sini je. Awak kira lepas tu kita tengok pada markah akhir. Dapat tak jawapan? Tengok tekanlah 6C5 kurungan 2/3 kuasa 5 kurungan 1/3. Lepas tu ada kurungan besar. Takut tersalah. Tambah dengan 6C6 kurungan 2/3 kuasa 6. Dapatlah akhir sekali jawapan dia 4 angka bererti dapat berapa? 0.3512.
Betul, 0.3512. Orang lain dapat jawapan sama tak? Dia part yang jarang-jarang kita nak buat, yang tadi tu, yang bahagian pertama tadi tu, kita nak dapatkan nilai N dia berapa kali. So yang lain tu macam latihan nak buat lah, tak boleh. Okey, soalan 7 dah habis. Soalan 8. Soalan 7 ni, yang lain ni boleh A, B, C, betul? Soalan 8, soalan penyelesaian masalah. Okay, graf menunjukkan taburan binomial bagi pemboleh ubah rawak X. Okay, tentukan nilai P. Soalan 8A, 8B. Ada nak bincang ke? Kalau awak tak cakap, saya tak bincang. Nanti saya laju je. Kalau tak ada, soalan 9. Soalan 9, dia berdasarkan tanda untuk binomial. Binomial. Okay, binomial. Tanda dia kita tulis sebagai X, B, N, P. Ini binomial. Dalam rumus ada min tu adalah NP CCM piawai adalah MNP. Dan CCM piawai varian NPQ. Okay, min sama dengan NP, varian NPQ. Soalan 9. A, B, C. C tak buat Belum. Q tu sama dengan 1 tolak P lah kan? Ya, Q sama dengan 1 tolak P. Kalau kita ada P, automatik kita tahu Q tu apa. Boleh ni, saya laju-laju ni. So, soalan C. Soalan C ada yang cuba tak? Soalan C dia tanya X bertaburan binomial dengan B and P jika Q ialah 0.35. Sisihan piawai 1.5. Okey, sisihan piawai punca kuasakan daripada varian, tahu kan? Dah belajar dalam maths kan? Okey, jadi soalan pertama dia tanya nilai
N. Dia dah beri P. Dia tak ada bagi P tapi dia bagi Q. Dia bagi sisihan piawai. Okey, soalan C. Soalan 9 C. Sembilan C. Kejap ya, saya nak restart. Mana? Dekat rumah awak hujan tak? Internet okey? Sangkut cikgu. Sangkut-sangkut. Whiteboard jelas? Apa cikgu? Dekat whiteboard tu jelas tak? Lambat. Lambat. Okey. Okey, 9C Q sama dengan 0.35. Jadi awak nak kira P 1 tolak 0.35. Sebab P tambah Q jumlah dia 1. Jadi P 1 tolak 0.35 dapat 0.65. Okey, maklumat yang dibagi lagi, sisihan piawai ialah 1.5. Okey, sisihan piawai sama dengan 1.5. Jadi kalau varian adalah sisihan piawai kuasa 2, jadi punca kuasa 2 kepada NPQ sama dengan 1.5. Masukkan nilai P dengan Q. N kita nak cari. Dan punca kuasa ni kita kuasa 2 kan dua belah. Kita tinggal N. P kita 0.65. Q 0.35. Sama dengan 1.5 kuasa 2. Okey, masuk muka surat sebelah. Kosong poin 35. Okey, dapat berapa jawapan dia? Jawapan last kena buka apa? N kan? N tu adalah apa? Bilangan kali kan? Oh. So bila N ni bila berapa kali dia tak ada dalam perpuluhan. Jadi kita terus jadikan dia integer. Kalau awak dapat perpuluhan dapat berapa? 9.89. Ada lagi kan ni? 9.89 apa? Ambil panjang-panjang sikit sebab ni proses kita belum habis. Jadi akhir sekali awak tulis di situ N. Ambil je lebih sampai 3, 4 pun boleh.
Okay, jadi nilai N tu awak terus jadikan dia integer sebab N ni adalah bilangan kali, berapa kali. Jadi N sama dengan 10. Okey, ni bahagian 1. Bahagian 2, kita tanya min. Min sama dengan, tadi dah tulis kan? Min sama dengan NP. Ni rumus sebenarnya ni. Min sama dengan NP. So, awak masukkan nilai N tadi. Darab dengan P. 10 darab dengan 0.65. Dia dapatlah min dia 6.5. Okey, tengah salin ke? Soalan 10 saya ada bagi latihan tak? Saya ada suruh buat tak? Ada tak soalan 10 saya suruh buat? Tak ada. Tak ada. Kalau saya tinggal dekat awak, boleh buat sendiri tak soalan 10 ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak ada masalah soalan 10 ni, saya nak masuk taburan normal. Soalan A, 2% lampu yang dihasilkan oleh sebuah kilang adalah rosak. Jadi bilangan lampu yang perlu disemak supaya kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu lampu rosak adalah lebih daripada 0.95. Okey, 2% rosak. Jadi dia punya P dia 2%. 2% awak tukarkan jadi perpuluhan 0.02. Okey, dah tahu P, boleh cari Q lah. Q 1 tolak 0.02. Dia lebih kurang macam contoh je soalan ni. Boleh cuba soalan 10 ke nak saya tunjuk satu soalan. Tak nak? Senyap je. Awak pasal-pasal ni awak tidur ni.
meja. Asyik dengar suara Alia je. Cikgu. Ya. Okey, tengok soalan yang B, 10B. Soalan 10B, dadu-dadu ni selalu SPM dia suka dadu-dadu. 5 dadu dilambungkan serentak. Okey. Apakah kebarangkalian untuk mendapat 3-2? Okey, dekat dadu tu dia lambung 5 dadu kan. Ada 3 dadu yang kita dapat 2. Jadi 10B. 5 dadu dilambung serentak, jadi N kita adalah 5. Okey, lepas tu soalan yang pertama dia nakkan kebarangkalian mendapat 3-2. Jadi kita dapat nilai 2 tu adalah kita punya P. Okey, dadu semua ada 6 permukaan kan? 6 permukaan. Jadi yang ada nombor 2 1 je. Jadi P adalah 1/6. Jadi Q 1 tolak 1/6 dapat 5/6. Okey, ni Q dia. Dia kata 3 dapat 2. Jadi 3 dadu dapat 2. Kita punya X sama dengan 3 lah. Tadi guna NCR. R kita 3, N kita 5. 5C3. Darab 1/6 kuasa 3 kuasa R. Darab dengan 5/6 kuasa 5 tolak 3, 2. Okey, jadi kira dapat untuk ni apa ni nama dia, kebarangkalian. Awak boleh tulis jawapan dalam bentuk perpuluhan. Lepas tu ambil 4 angka bererti. Jadi dapatlah 0.032 1 5. Dapat tak? Okey, soalan yang kedua dia tanya macam tu. Jika 5 dadu dilambung 550 kali, berapa kali mendapat 2? Jadi soalan ni N kita dah jadi 550. Jadi P kita tadi masih 1/6 sebab dia nak nombor 2 je dekat dadu tu. Apa yang soalan ni nak sebenarnya adalah dia punya mean. Ataupun kita boleh tulis sebagai EX. Ni maksud dia mean juga, sama.
sama dengan NP. Jadi awak kira 550 darab 1/6. Dapatlah 17.68. Okey, setakat ni ada soalan tak? Dalam soalan binomial ni biasanya bila dia guna nombor besar-besar macam tu, awak tahulah sebenarnya dia nak cari mean lah tu. Mean ataupun purata. Kita lambung banyak-banyak kali tu berapa kali kita dapat? 3 kali 2. Mendapat 32. Okey, bukan masuk taburan normal. Taburan normal ni kalau zaman saya dulu pakai buku sifir. Taburan normal. Biasanya dia ditulis X hilang. Okey. Biasanya dia tulis macam ni. X. Tadi XB kan binomial. Kalau normal XN. N tu menunjukkan dia normal. Dekat dalam ni adalah mu dan variant. Mu variant dah belajar kan? Dalam maths. Tahun lepas ke tahun ni? Lepas. Tahun lepas. Okay. Jadi apa dia mu? Mu adalah mean. Mean ni bukan mean yang purata tu tau. Mean yang ni yang awak tengok kalau awak belajar stats dulu tu yang kekerapan yang paling banyak. Ingat lagi kan? Itu mean. Itu bukan mod ibu. Apa dia? Kekerapan paling banyak bukan mod Kekerapan paling banyak. Mod. Mean ni yang dekat tengah kan? Mean dekat tengah. Betul. Dia yang dekat tengah. Lepas tu yang satu lagi tu variant tu tak tahulah. Okey, ini taburan normal. Dan dalam taburan normal juga kita ada satu dipanggil piawai. Taburan normal kita boleh piawaikan. Okey, kita piawaikan dia, kita guna rumus. Dia akan jadi skor Z. Z tu rumus dia X tolak mu per dengan sisihan piawai. Ataupun ni biasa kita panggil dia skor Z.
Dalam taburan normal ni ada dua jenis yang awak akan jumpa nanti. Okey, tengok soalan 11 tu. Tengok contoh dia tu. Graf taburan normal. Okey. Siapa ni? Muka surat 111. 111. Okey. Bagi suatu pemboleh ubah rawak selanjar X. Okey, dia kata nyatakan nilai mu. Mu tu min kan yang dekat tengah. Okey, lorik rantau P antara 3 hingga mu. Okey, dia bagi gambar dia. Ini contoh nombor 11 . Fx, sini X. Taburan normal dia mesti bentuk loceng ni. Lepas tu dia ada nilai dekat tengah-tengah. Dan dia simetri dekat tengah ni pada min, kiri kanan dia ni, belah kanan, belah kiri dia, nilai dia sama. Dia sama banyak. Itu keistimewaan taburan normal. Okey, nyatakan nilai mu. Jadi kita salin dulu gambar. Sini 8. Sini 3. Okey, awak tengok apa yang ada dekat tengah-tengah ni 5 kan? So inilah dia punya mu. Mu sama dengan 5. Lorik rantau untuk kebarangkalian antara 3 hingga mu. Jadi antara 3 hingga mu, yang ni lah. Okey, lepas tu ungkapkan rantau berlorik dalam tatanda kebarangkalian. Okey, jadi kita dah lorik, yang ni jawapan yang kedua. Okey, kenapa dekat dalam gambar dalam contoh tu dia lorik yang sebelah sini? Kenapa? Lebih ke? Sebab dalam taburan normal dia akan dia punya jadual. Awak akan tengok jadual dekat soalan tu, dekat kertas soalan. Mana saya nak tunjuk jadual tu? Tengok dalam buku ada tak sekejap . Sekejap saya cari dekat kertas soalan. Dia sebab dia dalam jadual
Apa yang nama jadual tu? Dia hanya ambil kira nilai yang lebih besar daripada mu. So apa yang kurang daripada mu tu kita hanya pantulkan je nanti kalau kita nak kira pun. Jadual yang banyak-banyak yang nanti Jadual. dia letak di dalam exam tu. Yang selalu ada dalam exam tu. Yang ada banyak-banyak tu. Exam sains komputer ke tu? Sains komputer? Apa ni? Saya tak faham. Saya kena carilah dulu sekejap. Saya tengah tengok dekat mana dia. Jadual Jadual kebarangkalian normal. Taburan kebarangkalian itu bukan tajuk 5 jauh itu tajuk tu. Tajuk mana? Ni lah sekarang ni lah kita tajuk ni. Cifre taburan normal piawai ke? Masih dah confuse. Ni lah sekarang kita tajuk taburan kebarangkalian. Kita dah bahagian yang terakhir tajuk ni. Okey, faham. Tunggu saya cari. Agak gempur. Taburan kebarangkalian ke? Sekarang kita dekat tajuk taburan kebarangkalian. Ni lah bukan jadual tu ke? Jadual taburan. Cifre taburan normal piawai tu. Yang tu. Betul. Okey, sekejap. Dah jumpa kan jadual tu? Macam mana nak baca dia? Awak tengok dulu dia nilai kat dalam dia. Dia ada jadual dia. Saya hantar dekat grup lah. Awak tengok dalam grup. Ya, sama. Okey. Yang tu ramai. Okey, awak tengok dekat dalam dia punya jadual, dia mula dari 0.5. Yang paling besar. Lepas tu nilai yang lain tu semua lebih kecil dari 0.5. Dan jadual ni dia dibaca pada nilai yang selepas mu. Ni yang besar ni. So sebab tu dekat dalam jawapan tu, dekat contoh tu dia highlightkan warna hitam yang bahagian yang lebih besar dari 5. Soalan minta dari 3 hingga 5 ni kan. Jadi awak pantulkan dia ke sebelah kanan. Pantulkan paksi simetri dia yang dekat nombor 5 ni. So kita dapat nilai lah 8. Sebab tu dia ada nilai 8 tu dalam tu. So ini jawapan yang tepat dia yang ni. Yang sebelah kanan. Okey? Dah contoh-contoh habis dah. Ulang, saya tak faham. Ulang. Kena tunjuk contoh soalan lah. Kena tengok contoh soalan. Okey, jadi cuba tengok yang nombor 3 tu. Soalan nombor 3 dia kata ungkapkan dalam tanda kebarangkalian. Jadi tanda kebarangkalian ni yang ada P. Okey, jadi yang kita dah ambil tadi untuk nilai antara 3 hingga mu, kebarangkalian dia sama juga dengan antara 5, X antara 5 hingga 8.
Okey, tengok lagi satu contoh. 11A. Okey, 11A dia bagi graf taburan normal. Okey, yang ni graf taburan normal X. Mesti bentuk loceng, dia sama besar kiri kanan. Min dia 32. Okey, nyatakan nilai min. Nyatakan mu. So, mu dia adalah mu adalah 32. Awak ambil nilai yang dekat tengah-tengah tu, simetri dia. Itu mu dia. Okey, nyatakan nilai untuk Px lebih besar daripada mu. Okey, tadi saya beritahu awak graf ni dia mesti sama banyak dan jumlah dia, jumlah luas semua ni adalah 1. Okey. Jumlah luas dia 1. 100% lah penuh. Bila dia dekat tengah ni dia bahagi 2. Jadi kiri kanan ni berapa luas dia? 0.5. Sini pun 0.5. So dia akan sama banyak. Jadi soalan yang kedua dia tanya apa jawapan untuk X lebih besar daripada mu? Dia tanya yang ni berapa luas dia? Luas dia adalah 0.5. 1 bahagi 2, 0.5 kan? Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia tanya P antara 23 hingga 32. Okey, berapa? Saya tukar color pen jap. Dua puluh tiga tu dekat sini. So dia tanya luas yang ni berapa? Okey, cara paling mudah dia awak pantulkan 23 ni, awak pantulkan ke sebelah. Jadi kita ambil jarak perbezaan ni berapa? Kita nak tahu dekat sini berapa? Dekat sebelah kanan 32 tu kita nak gunakan nombor apa? Jadi kita tolakkan 32 tolak 23. 9. Jadi beza dia 9. Awak kira tambah lagi 9. Ni lagi 9 dapat berapa kat sini?
Kejap. Kenapa nak... Kenapa tambah 9 je tak dapat kan? (0.5) Saya dah confused lah dengan jawapan dia bagi. (0.5) tolak 0.16. KIV dulu lah soalan ni. Okey. Nanti hari Rabu kita GM sebab kita GM je lah. Nanti hari Rabu lah saya sambung ni. Hari Selasa cuti kan? Adalah satu hari cuti. Kenapa cuti je? Cuti awal Muharram. Yang tadi, yang bahagian awal-awal taburan normal ni, ada yang tak faham ke? Ke semua taburan ni semua tak faham? Tak faham semua. Semua berterabur. Yang binomial tu, sampai binomial, okey tak? Okey, sampai binomial okey dulu tak apa? Kau je cakap apa tadi? Ha? Suara cikgu sangkut. Saya tak dengar apa Oh, tadi cikgu sangkut. cakap. Tadi saya cakap kalau sampai binomial awak okey, so okey lah. Normal ni kita baru masuk, nanti hari Rabu kita sambung lagi. Okey, so taburan normal ni saya baru kenalkan intro dekat awak, macam mana macam mana dia punya bentuk penulisan. Dia guna N. Dan yang penting dia ada simetri dekat min. Itu dulu yang penting. Lepas ni kita akan masuk pengiraan lah. Hari Rabu nanti kita masuk pengiraan. Nanti saya sambung juga ni yang bahagian A ni. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita akhiri kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-Quran.